Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis kita dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli jemaah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama-sama lagi kembali dalam kisah sirah An-Nabawiyah. Pada minggu lepas, alhamdulillah kita telah sama-sama membincangkan tentang permulaan Madinah Al-Munawwarah, iaitu Nabi SAW telah berpindah ke Madinah Al-Munawwarah dan kemudian telah melakukan beberapa perkara bila sampai di Madinah. Antaranya ialah Nabi SAW mendirikan masjid. Jadi menjadi pengajaran lah kepada semua umat Islam bahawa ke mana-mana mereka pergi, perkara yang pertama sepatutnya dibina adalah masjid ni. Jadi artinya Nabi SAW ni bila sampai di Quba, Nabi SAW mendirikan masjid. Jadilah Masjid Quba yang ada pada hari ini. Kemudian Nabi SAW sampai di Madinah, dibinanya Masjid An-Nabawi. Sebelum daripada Nabi SAW membina rumah, maknanya rumahnya sendiri pun dibina selepas daripada dibinanya masjid. Jadi menjadi qudwah kepada kitanya ialah umat Islam ni di mana-mana sahaja berada sepatutnya kena menjadikan masjid ni sebagai satu perkara yang paling penting lah. Lebih penting daripada rumah, lebih penting daripada perkara-perkara lain. Kerana kalau rumah ada tapi masjid tak ada satu tempat tu, biasanya orang zaman dulu, orang Islam zaman dulu, mereka akan kira bahawa kampung ni bukan kampung Islam. Sebab apa? Bagaimana satu kampung yang Islam tapi tak ada masjid, rumah banyak, itu. Jadi tak sepatutnya berlaku. Dan kemudian selepas daripada tu Nabi SAW menunjukkan kepada umat baginda apa guna masjid ni. Maknanya masjid ni bukan tempat untuk sembahyang sahaja, tapi masjid ni menjadi segala-galanya. Masjid sebagai tempat bertemu, masjid sebagai tempat menjatuhkan hukuman pun kadang-kadang di masjid. Nabi berbincang apa-apa pun di masjid, bersyura, dan begitulah seterusnya. Jadi kita pada hari ini banyak perkara yang boleh kita buat sepatutnya di masjid dah, insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita ada kelas jadi kita manfaatkan masjid ada airconnya, ada kapetnya, adanya. Jadi kalau kita gunakan untuk sembahyang sahaja, artinya maknanya 5 waktu saja yang kita gunakan masjid ni. Banyak yang tak itulah. Jadi Nabi SAW puji orang yang sentiasa teringat kepada masjid. Dalam satu hadis tu, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Nabi kata, orang yang mana salah satu daripada golongan tu ialah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, iaitu satu golongan daripada yang orang yang akan dapat naungan di hari kiamat ni, naungan ketika naungan arash, ketika hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala sahaja. Nabi kata ialah orang yang hatinya, seorang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Gitu. Bukan terikat dengan mall ke, bukan terikat dengan pasar ke, ataupun tempat bisnes dia ke, kan. Kalau hati terikat situ, tak terikat dengan masjid, makna orang tu ada masalah ni. Jadi insya-Allah kan kita sama-sama insya-Allah faham daripada benda ni, iaitu hati sentiasa naklah terikat dengan masjid ni. Terikat dengan masjid bukan terikat dengan bangunan dia, bukan. Maknanya dengan perasaan tu, hati dia tu ialah teringat kepada sembahyang, teringat kepada semua-semua tu masjid, orang masjid dan sebagainya lah. Itu.
Jadi itu pengajaran lah yang kita dapat daripada apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara kedua. Perkara ketiga ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut pada minggu lepas ikha ni maknanya mempersaudarakan. Jadi orang pada masa tu yang kita sebut di Madinah ni bila Nabi sampai ke Madinah, masyarakat ni terbahagi kepada dua lah. Yang besar terbahagi kepada dua. Yang pertama Muslim, yang kedua non-Muslim. Yang non-Muslim ni sebenarnya lebih ramai daripada Muslim pada masa Nabi sampai ni. Non-Muslim ni, yang Muslim ni terbahagi kepada dua. Orang Ansar, orang Muhajirin. Ansar maknanya orang yang berasal daripada Madinah. Memang asal dia tinggal di Madinah. Muhajirin ialah orang yang muhajir, orang yang berhijrah, maknanya yang datangnya asalnya bukan daripada Madinah. Kemungkinan mereka ni adalah orang-orang yang daripada Mekah kemungkinan mereka ni datang daripada Yaman, kemungkinan mereka ni daripada orang-orang Badui yang tinggal di padang pasir dan sebagainya, di kampung-kampung mana-mana. Jadi mereka ni pindah ke Madinah kerana nak bersama-sama dengan Nabi SAW. Jadi pada masa itu dia anggap hijrah ke Madinah ni satu perkara yang besar, kerana orang Islam perlukan kekuatan. Jadi bila ramai ni dia jadi kuat. Jadi kalau kita pun datang ke masjid tengok imam dengan Bilal, kita pun lemah semangat, kata tak best semayang masjid ni, cari masjid lain lah, masjid yang penuh sikit kan. Gitu kan. Kalau penuh sangat nak parking susah, tak mau datang juga. Jadi maknanya bila ramai, dia panggil dalam Islam dia panggil as-sawadul a'zam, dia panggil. Sawad ni maknanya ramai. Meramaikan tu sebenarnya dapat pahala. Tujuan kita datang untuk apa? Meramaikan. Jadi contohnya kan kita buat majlis, katakan di Padang katakan, di Padang Padang seumar katakan. Kata buat majlis tengok tak ada orang datang. Pening kepala kan. Buat pasar tak ada orang datang. Jadi susah hati. Jadi meramaikan tu sebenarnya adalah merupakan satu yang disuruh juga. Jadi insya-Allah kan niat kita ni nak meramaikan masjid dan sebagainya, itu adalah dapat pahala insya-Allah. Itu yang ketiga kan. Yang dua golongan tadi kita kata ada Ansar, ada Muhajirin. Dan kemudian sebelah sini ni ada orang kafir. Orang kafir ni terbagi kepada dua. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ada dua. Yang pertama ahlil kitab, iaitu orang Yahudi. Orang Yahudi ni pula ada tiga grup. Qainuqa, An-Nadir dan juga Bani Quraizah. Ada tiga bani. Mereka ni orang Yahudi, tapi dan ada kampung-kampung mereka, dan ada juga orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah Madinah ni. Tu orang-orang. Yang ketiganya daripada orang-orang kafir ni ada satu lagi musyrikin, orang musyrik. Jadi orang kafir ada dua jenis, ahli kitab iaitu Yahudi, dan kemudian yang kedua adalah orang-orang musyrik. Musyrik ni ketua dia ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tu masyhur tu. Lepas tu dia jadi ketua munafik. Jadi lepas tu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nak maknanya jangan bagi nama lah di Ubay kan. Ubay. Abdullah tu bagus dah, hamba Allah. Tapi lepas tu Ubay bin Salul. Dia ada seorang lagi anak dia. Anak dia nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan bertukar tu. Anak dia tu bagus. Anak dia nama Abdullah. Dia pun Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak dia tu Abdullah bin Abdullah tu itu pernah nak bunuh ayah dia tu. Nasib baik Nabi SAW larang. Kalau tak dia kata aku nak sembelih dah ayah aku ni. Sebab apa? Kepala munafik. Bila turun Quran dia sebut pasal ayah dia, dia pun kira nak sembelih ayah dia. Tak kira lah dia kata. Nabi kata sabar. Jangan sembelih dulu kan. Nanti aku akan dikatakan aku membenarkan sahabat-sahabat aku dibunuh di depan mata aku. Jadi tak boleh. Awak jangan buat macam tu. Jadi sabarlah walaupun awak tahu ayah. Jadi macam itulah maknanya orang Islam pada masa tu. Jadi orang Islam ni sebagai pada dua. Yang kita sebut tadi Ansar dan juga Muhajirin. Jadi masalah dia ialah bila kita ni nak bina satu orang kuat, kekuatan, nak bina satu bangsa yang kuat, ialah mestilah tak ada gap antara dua tu. Asalnya memang ada gap ni. Satu memanglah kelompok daripada Madinah, satu kelompok tu memang daripada Mekah. Yang ni pula miskin, papa kedana datang daripada Mekah ni. Yang ni pula adalah harta sikit-sikit, ada rumah tangga semua, ada isteri semua. Yang ni tak ada, datang kat sini nak tinggal mana? Macam itulah. Jadi akhirnya Nabi SAW buat satu perkara yang orang tak pernah buat sebelum daripada tu. Perangai orang Arab
mereka ni dia ada satu konsep dia, orang Arab ni, unsur akhaka zaliman au mazluma, dia kata tolong saudara kamu sama ada dia zalim atau dia dizalimi. Itu konsep orang Arab. Maksud dia sini lah, tolonglah bangsa kita, dia jahat ke dia baik ke mesti kena tolong. Itu konsep tu tak betul. Jadi Nabi SAW potong itu, tak boleh pakai yang tu. Nabi ubah sikit. Jadi Nabi kata buatlah satu perkara yang mana nak satukan. Kalau kita kata macam batu bata kalau batu bata kalau tak ada simen dia tak melekat atur dia jatuh lah, dia tak ada simen, dia mesti ada simen. Simen tu kena kering lah lepas tu. Kalau simen tu duduk basah sepanjang masa dia tak lekat juga, dia mesti kering. Jadi apa dia simen di antara batu bata brik banyak-banyak ni, ialah Nabi buat satu perkara nama dia al-ikha, artinya mempersaudarakan. Persaudarakan maknanya kau macam kau sekarang ni macam adik-beradik macam tu. Kau tak ada duit kau kena tolong dia. Kau ni kau kena macam itulah kan. Sehingga yang kita sebut itu pusaka pun berlaku. Pusaka artinya yang ni mati yang ni dapat pusaka. Padahal dia bukan saudara aku. Padahal dia ni bukan adik aku, dia bukan. Tapi Nabi SAW buat macam tu pada awal Islam. Pusaka mereka dapat pusaka. Jadi itu habisnya. Yang keempat yang Nabi SAW buat ialah sekarang ni ada orang kafir sini. Ini orang kafir sini, orang Islam. Orang Islam ni dah dibuat ikhak, disatukan digamkan, digelukan, disimenkan dengan al-ikhak, mempersaudarakan. Yang sini ni macam mana nak buat yang ni dua grup ni? Takkan nak beri mereka ni bergaduh dua ni. Kalau nak bergaduh macam mana nak bina Madinah jadi akhirnya Nabi buat satu perkara lagi yang keempat, iaitu nama dia Piagam Madinah. Piagam Madinah ni artinya ialah Nabi telah buat perjanjian. Perjanjian tu bertulis, bukan perjanjian ni, maknanya bertulis ni, inilah dia katakan constitution, perlembagaan. Perlembagaan pertama dalam dunia yang bertulis. Sebelum daripada orang tak pernah buat lagi. Sebab Nabi nak kuatkan Madinah ni. Kalau tak kuat nanti bergaduh sama sendiri. Orang Islam dengan orang kafir dan orang kafir dengan orang kafir sama kafir. Jadi akhirnya Nabi SAW buat Piagam Madinah ni. Piagam Madinah ni panjang. Saya cerita simple je, iaitu konsep dia ialah semua orang ni, ini adalah negeri kita. Macam tu. Awak kafir ke, awak Yahudi ke, awak musyrik ke, ni negeri kita. Apa-apa berlaku, kita mesti backing sama-sama. Itu konsep dia. Dan bahkan dia kata dalam masa tu antara perjanjian yang dibuat ialah kalau salah seorang daripada kita ni, orang Madinah ni bunuh orang lain, secara tak sengaja dan apa, so dalam Arab dia ada satu panggil diat blood money, maknanya kena bayar diat 100 ekor unta kalau tersalah bunuh orang lain. Jadi dalam masa ni antara perjanjian yang dibuat tu, antara piagam yang dibuat tu ialah siapa-siapa saja daripada orang Madinah ni yang salah bunuh orang lain dan dia mesti kena bayar diat. Siapa yang kena bayar diat? Semua kita ni kena kongsi sama-sama. Maknanya satu penduduk Madinah. Tu hebatlah Nabi. Bila Nabi buat macam tu, Masya Allah, semua orang happy, semua orang tu kan. Jadi semua orang rasa Madinah ni negeri kita walaupun mereka ni kafir. Jadi hasil daripada itulah, sebab itulah nanti dalam akhir kisah sirah ni kita akan tengok kan, Nabi SAW sangat marah kepada orang-orang Yahudi ni. Kenapa orang Yahudi ni? Dalam perjanjian sepatutnya ni tanah air kita, Madinah ni, apa-apa berlaku kita kena backing. Tapi bila orang Quraisy daripada Mekah datang kepung Madinah tu, tiba-tiba Bani Quraizah ni, Yahudi ni, dibuat ikut belakang, ditikam ikut belakang. Iaitu dia berbaik dengan orang-orang Mekah ni pula. Orang Quraisy ni dia support orang Mekah untuk bunuh orang Islam. Jadi sebab itulah Nabi marah sangat. Lepas peperangan Ahzab, kita tengok Nabi kepung rumah dia ni, semua ni, dan kemudian bunuh semua tu, yang lelaki, tentera-tentera dia tu. Itu perkara yang maknanya sebab apa Nabi buat macam tu? Kerana mereka ni dah langgar dah 3 kali tu. Dia tu yang ketiga, Quraizah yang ketiga. Sebelum ni Qainuqa pun buat perangai, Bani An-Nadir buat perangai, Quraizah sekarang yang ketiga. Tu cerita maknanya hasil daripada Piagam Madinah. Jadi habis selesai Piagam Madinah, kita masuk sekarang ni insya-Allah tentang orang Mekah pula. Jadi kita sekarang ni cerita, kita sekarang apa ni, tahu bahawa di Mekah ni Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan sahabat ni berperang. Di Mekah ni angkat tangan pun tak boleh. Angkat tangan ni bukan angkat tangan tak boleh. Angkat tangan ni tak angkat tangan tak boleh, raise your hand, bukan. Maksudnya nak lawan balik tak dibenarkan. Orang pukul kita, pukul lah.
Orang seksa lah. Sahabat-sahabat Nabi SAW diseksa di Mekah Al-Mukarramah, masa Nabi 13 tahun di Mekah. Tapi tak ada orang lawan. Padahal sahabat-sahabat ni bukanlah orang lemah. Umar bukannya orang lemah, Hamzah bukan orang lemah, orang kuat, boleh lawan. Tapi Nabi SAW tak benarkan lawan. Jadi para ulama sebutkan kenapakah di Mekah ni keadaan macam tu, tak dibenarkan melawan. Ada banyak sebab. Jadi saya tak cerita semualah. Tapi secara umumnya dia sebutkan, dia ada 7-8 perkara dia kata. Kenapa hikmah Allah Ta'ala tak benarkan para sahabat melawan di Mekah ni? Kerana nombor satunya ialah orang Islam ni baru muncul. Bila baru, tiba-tiba kira nak bunuh orang, lawan, maknanya akan menyebabkan pertempuran dahsyat, jadi pembunuhan nanti di Mekah tu. Jadi Nabi SAW reda, biarlah orang bunuh kita, biarlah orang seksa kita sebagai orang Islam, tapi kita jangan lawan. Perkara pertama, supaya tak berlaku huru-hara lah. Itu pertama. Yang keduanya, biasanya orang ni kalau orang seksa orang pukul orang, kalau orang tu seorang lagi tu tak melawan, biasanya orang ramai yang lihat ni akan kasihan kepada orang yang kena ni. Dia tak kasihan dah kepada orang yang memukul tu. Kalau sama-sama lawan, biasanya orang kata padanlah muka, baru kau tahu lawanlah sama kau, macam tu lah kan. Tapi oleh kerana satu ni tak melawan, lama-lama akan timbul perasaan perasaan apa? Mereka ni pelik, tak melawan, kesianlah mereka ni, macam tu. Terseksanya, dibunuh ke, dicucuk mata ke, Sumayyah mati, yang ni macam-macam, tak lawan. Jadi bila tak lawan, akhirnya ada orang masuk Islam kerana benda ni, kerana macam ni, kerana kesian ni. Contohnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar masuk Islam antara sebabnya kerana itulah. Dia pelik, dia kata, macam mana orang ni pengikut Muhammad ni, dia ni tak lawan. Jadi akhir timbul ada hati-hati yang baik tu kan, akan rasa kasihan belasnya. Itulah di antara hikmah-hikmah. Tapi bila sampai di Madinah, turunlah ayat Quran. Ayat Quran daripada surah Al-Hajj ayat 39, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, uzina lillazina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Maksud ayat ni ialah disebut, dia kata diizinkan kepada orang-orang yang diperangi. Diperangi, yuqataluna makna diperangi. Siapa-siapa yang diperangi, maka Allah Ta'ala izinkan untuk mereka itu melawan balik. Itu ayat yang turun menjadi permulaan, memberi keizinan. Bila ayat ni turun kepada para sahabat pun mula rasa lega lah. Dulu tak boleh lawan, sekarang okey, siapa yang buat pada kita, sekarang kita akan lawan sebab Allah Ta'ala dah izinkan. Jadi mereka pun gembira. Jadi apa yang nak buat? Nabi SAW buat. Nabi pun mulalah buat beberapa tindakan selepas daripada ni. Yang pertama sekali, kita sekarang ni kena imagine sikit lah geografi. Madinah sebelah atas, dalam peta lah sebab peta kita lukis macam tu. Madinah sebelah atas, Mekah sebelah bawah, jarak 450 km, kita kata 500 km daripada sini ke sini. Tengah-tengah ni padang pasir, tengah-tengah padang pasir ni ramai kampung-kampung orang Arab berselera, adalah tinggal sini 50 km ada satu kumpulan macam tu. Kerja setengah tu kerja kacau orang lalu, mesti bayar, macam itulah Jadi sekarang ni itu cara kedudukan situasi pada masa tu. Jadi Nabi SAW apa Nabi buat bila Allah Ta'ala izinkan perang, perkara yang pertama antara Nabi buat ialah apa? Kena mesti berbaik-baik dengan orang keliling ni. Nanti bahaya kalau tak berbaik-baik dengan orang keliling ni. Mereka ni kafir, mereka tak Islam, tapi Nabi SAW pergi bertemu dengan mereka, bertemu, kemudian buat perjanjian. Kalau apa-apa berlaku, kamu jangan tolong musuh kami macam tu, kami akan tolong kamu tolong kami, macam tu janji. Jadi Nabi SAW buat semua perjanjian dalam jarak, dia kata ialah dalam jarak 100-200 km itu. Jadi selamat dah situ, alhamdulillah selamat dah. Yang kedua, Nabi buat apa? Iaitu Nabi buat As-Saraya, nama dia. Saraya ni Nabi kita SAW ni, kalau kita tengok bahawa dia ni selalu keluar berperang, lebih daripada 20 kali Nabi ni. Sepanjang 10 tahun tu 20 kali. Maknanya kalau kita bahagikan lebih kurang,
dari 20 bahagi dengan 10, maknanya setahun lebih kurang Nabi keluar 2 ataupun 3 kali daripada Madinah untuk berperang fisabilillah. Jadi selain daripada tu bukan sahaja Nabi yang keluar, tapi Nabi SAW telah buat satu benda nama dia Saraya. Saraya ni asal daripada Sariyah. Sariyah ni ialah satu tentera kecil, kalau kita panggil sekarang ni platoon, betul ketuk dalam 40 orang macam tu. Dia lah ikut 40, 50, 60 orang Nabi akan hantar. Awak ni awak semua ni pergi ke sana, menuju ke barat, ke timur, ke selatan ke. Nabi kata pergi berjumpa Bani ni, pergi ajak mereka kepada Islam lah, nombor satunya kan. Nabi buat macam tu setiap bulan. Setiap bulan Nabi akan buat. Ini pergi sini, ini pergi sini. Kenapa Nabi buat macam tu? Ahli sejarah Islam kata Nabi buat perkara ni kerana nak ajar kepada orang Islam ni supaya mereka ni bersedia sikit. Nombor satunya supaya tahu geografi. Hebat. Geografi padang pasir ni dia kosong je, boleh jadi sesat. Dia macam pergi ke laut laut. Nampak apa? Tak nampak apa. Nampak bintang je bila waktu malam dengan bulan. Kalau ada bulan, kalau redup nampak apa? Jadi maknanya hilang, boleh sesat macam tu je. Jadi Nabi SAW nak ajar para sahabat ni supaya mereka ni start bergerak. Bergerak ke padang pasir, tengok kenal ni, kenal geografi ni, macam mana nak balik ke Madinah pula. Susah masa tu mana ada navigation. Tak ada apa? Tak ada apa nama dia? Waze. Tak ada Waze. Waze tak ada, Google tak ada. Pakai apa? Pakai bintang. Berjalan di padang pasir. Biasanya mereka berjalan pada waktu malam. Siang hari tak nampak apa, macam mana nak pergi? Duduk situ. Duduk termenung ke duduk apa tak tahu lah kan. Tapi mereka start berjalan pada pasir pada waktu malam. Jadi tu maknanya susahnya pada masa tu kan. Lepas tu macam mana mereka boleh keluar sampai 50 km, mereka boleh patah balik, jumpa balik sampai ke Madinah. Kalau kita sampai ke tempat lain dah, sesat terus kan, tak jumpa-jumpa. Tu hebat lah kan. Itu Nabi SAW nak ajar para sahabat ni. Sebab para sahabat dulu di Mekah ni asyik seksa, kena seksa je, tak pernah keluar perang, tak pernah apa. Jadi kadang-kadang kita kan kalau lama sangat tak ni, tak kaki duduk dalam apa ni, dalam simen of Paris tu kan, di hospital tu, nanti lama-lama kau dah keluar 6 bulan, kaki tu jadi keras, tak pandai nak berjalan dah. Betul tak? Macam tu kan. Jadi sahabat ni macam tu lah, dah 13 tahun tak boleh bergerak tak boleh berperang, tak boleh apa. Jadi mereka ni kadang-kadang kaku. Jadi Nabi SAW nak bagi gerak sikit. Jadi sebab itulah dia hantar sana. Ini semua ni berlaku sebelum daripada peperangan Badar. Jadi Nabi SAW nak ajar, nombor satunya nak ajar geografi sikit. Yang kedua nak bagi mereka ni sihat sikit supaya nak berlatih perang ni. Sebab the next ni banyak benda ni. Cerita orang kita sekarang ni babak je. Babak kita balik ke Mekah sekejap. Kita balik ke Mekah, kita nak tengok cerita di Mekah ni apa hal ni. Sebab Nabi kita SAW dah terlepas dah. Mereka dah dengar dah, Muhammad dah sampai Madinah. Jadi orang Mekah ni agak-agak mereka diam ke? Tak, mana boleh diam. Mereka pun pening kepala, macam mana fikir ni. Jadi mereka sebenarnya nombor satu, apa yang mereka buat, mereka tulis surat kepada orang musyrik yang berada di Madinah. Dia sama-sama musyrik, sama-sama satu geng lah, dia kata kan, satu member dia kata. Siapa ketua dia? Ketua di Madinah tu ialah Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Dia tulis surat. Apa dia kata dalam surat tu? Dia kata innakum awaitum sahibana. Tu isi tu surat dia. Ada dalam hadis disebut benda ni. Innakum awaitum sahibana. Kamu semua telah melindungi orang kita je. Gitu kan. Saya terjemah tu sikit. Wa inna nuqsimu billah. Kami bersumpah dengan nama Allah. Dia bersumpah dengan nama Allah. Orang kafir ni. Maknanya dia apa-apa Allah juga Kemudian la tuqatilannah au la tukhrijannah, dia kata. Kami sama ada kamu bunuh dia Muhammad tu, ataupun dia kata kamu halau dia keluar daripada Madinah. Au lanasiranna ilaikum bi ajma'ina, atau kami akan pergi ke tempat kamu di Madinah tu hatta naqtul muqatalakum, sehingga kami akan, kalau kami pergi tempat kamu, kami akan bunuh semua kamu. Dan wanastabih nisahakum, kami akan buat tak elok lah kepada perempuan-perempuan kamu. Setengah terjemahan dia kata memperkosa lah, macam-macam. Jadi buat tak elok lah, dia kata nastabih tu, menghalalkan semua, ambil semua perempuan-perempuan kamu tu.
Jadi tu apa surat yang dihantar oleh orang Quraisy kepada Abdullah bin Ubay bin Salul nak beri ancaman tu. Tu nombor satu. Maknanya sini ialah yang kita boleh faham, orang Quraisy ni dia bukan redha lah Muhammad dah pergi ni, bukan kata okey lah kita relax lah, tenang hati kita sekarang. Tak, dia sebab dia tahu kan Muhammad ni mesti akan buat something ni. Dia pergi sana, dia tak akan diam ni, dia buat something. Nombor kedua yang berlaku dalam sirah sebut ialah ada seorang ketua orang-orang Ansar. Ketua orang Ansar, orang Madinah mana? Dia orang Madinah. Nama dia Sa'ad bin Mu'az. Dia tu masyhur, sahabat yang masyhur, nama dia Sa'ad bin Mu'az. Dia dah Islam dah. Sekali dia pergi ke Mekah. Dia pada zaman tu memang walaupun mereka Islam, mereka akan pergi ke Mekah. Mekah sebab apa? Tempat buat haji, tempat tawaf dan sebagainya lah. Jadi dia pergi. Dia pergi ke sana, dia tawaf di Kaabah. Tawaf di Kaabah, terjumpalah dengan mamak seorang tu. Mamak mana tu? Samsin sekali, yang paling samsin di Mekah tu. Siapa dia? Abu Jahal lah. Jadi Abu Jahal pun dia kata, apa dia kata? Celaka kamu ni. Bukan aku dah cakap lah, jangan main, jangan buat sini, jangan datang sini. Sedap dia cakap kan. Siapa cakap? Abu Jahal cakap kepada Sa'ad bin Mu'az, dia kata. Okey, Sa'ad bin Mu'az kata tak apa, tak apa. Kamu nanti nak pergi bisnes lalu ikut kampung siapa? Dia tanya. Bukan kamu akan lalu ikut kampung aku kan? Jaga, kalau kamu tak beri aku buat benda ni, dia kata nanti kamu jaga. Kamu tak boleh pergi berniaga ke Syam tu. Jadi dia pun takut lah. Abu Jahal pun takut dia tu. Okeylah, baiklah. Sorry. Tapi sorry itu menunjukkan apa? Bahawa dalam hati dia tu, dia sebagai ketua orang Madinah tu, dia sebenarnya sentiasa duk fikir, macam mana ni? Tak boleh benar ni Muhammad ni. Itu perkara yang ketiga lah yang berlaku kan. Perkara yang kedua berlaku, minta maaf itu yang diriwayatkan di dalam sirah-sirah menceritakan perkara itu. Maka oleh kerana itulah, maka dalam riwayat-riwayat hadis disebutkan bahawa Nabi SAW pada setiap malam dia nak tidur, maka dia akan beritahu kepada para sahabat, semua berjaga-jaga. Dan sahabat semua pada masa tu, kalau nak tidur pada waktu malam, mereka akan bawa senjata, tidur dengan senjata masing-masing tidur dengan senjata. Dan Nabi kata, kalaulah ada orang boleh tolong jaga kampung kita ni sangat bagus, Nabi kata pada masa tu. Dan tolong jaga aku. Sebab apa? Masing-masing tak lena tidur, kata sahabat-sahabat ni. Sebab kita bayangkanlah, bukan kalau zaman sekarang ni kita ada immigration kan, nak masuk muka mudah kan, ada orang jaga negeri kita. Zaman tu dia boleh datang je, kadang-kadang tengok-tengok muncul lah depan kita lah kadang-kadang tu. Sebab apa? Mana ada immigration? Padang pasir orang boleh masuk macam tu je. Lepas tu bukan ada sensor, ada kamera CCTV, tak ada. Jadi orang boleh masuk. Sebab tu dia kata orang kafir akan boleh datang ke Madinah tu, dan dia boleh tengok-tengok depan rumah kita, dia boleh bunuh kita. Sebab itulah Nabi SAW pada masa tu arahkan sahabat itu, sehinggalah turun ayat daripada surah Al-Ma'idah ayat ke-67. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala memelihara kamu daripada gangguan manusia. Bila turun ayat tu, barulah Nabi SAW kata, okey, insya-Allah Allah Taala akan jaga kita semua, insya-Allah. Itu nak diceritakan bahawa bagaimana keadaan pada masa itulah kan. Jadi kita sekarang balik semula ke Mekah, ke Madinah tadi. Nabi SAW buat yang kita panggil tadi sebagai, dipanggil saraya. Sebelum daripada peperangan Badar, ada lebih kurang 7 sariyah. 7 sariyah. Sariyah tadi yang diutuskan tadi. Jadi adalah, saya tak baca satu-satu lah kan. Yang pertama sekali ialah nama dia Saiful Bahri. Nama dia bukan nama orang. Bukan nama orang Saiful Bahri, nama tempat. Nabi hantar. Kemudian ada satu lagi nama dia Ghabir. Ghabir ni ada satu pertempuran, satu saraya, nama dia Ghabir. Ghabir ni sekarang ada satu tempat minyak di Arab Saudi tu. Ghabir di antara Mekah dan juga Madinah. Kemudian yang ketiga nama dia Kharar. Kemudian yang keempat nama dia Abwad. Abwad ni tempat kubur mak Nabi. Sekarang ada tempat tu nama dia Abwad. Jadi tempat ni ialah dinamakan, tempat-tempat ni dinamakan sebagai Sariyah Abwad, Sariyah Saiful Bahri. Nama dia kenapa? Kenapa Nabi SAW utuskan grup sahabat ni supaya pergi berada di situ. Tengok perjalanan situ, tengok siapa yang tinggal kawasan tu, tengok keadaan macam tu. Mereka tinggal di situ beberapa minggu, kemudian mereka akan balik buat report lah kepada Nabi SAW. Jadi kita ada sini, ada Abwad, ada Buad, ada Safwan, ada Zil Ashirah, ada Nakhlah.
Itu perkara Syariah yang saya nak cerita satu saja sini. Syariah yang ada ni iaitu syariah, nama dia Syariah Nakhlah. Nakhlah ni adalah satu tempat sebenarnya di antara Mekah dan juga Taif. Kalau tengok peta, Madinah atas, Mekah sini, Taif bawah lagi. Tapi tengah-tengah tempat ni nama Nakhlah. Jauh kira maknanya. Sahabat ni maknanya 450 km tu dia berjalan tu. Nabi SAW dia tak sampai 10 orang sahabat ni. Ketua dia nama dia Abdullah bin Jahsh, nama dia Abdullah bin Jahsh. Nabi beri kata, dia dalam tak sampai 10 tadi, Nabi beri satu surat kepada dia. Awak bawa surat ni wahai Abdullah, awak jangan buka surat ni, awak berjalan selama 2 hari. Selepas 2 hari, awak buka surat ni, baca, tengok arahan dalam tu. Macam main apa pun. Nabi kata, bila sampai 2 hari, dia sikit tak sampai 10 dia pun buka. Peristiwa ni berlaku pada bulan Rejab tahun yang kedua, Rejab sekarang kita bulan apa? Belum lagi, kita baru bulan Zulhijjah kan. Jadi ni bulan Rejab. Bulan Rejab mana ni? Bulan Rejab tahun yang kedua. Tak berapa bulan selepas tu berlaku peperangan Badar. Ni sebelum peperangan Badar. Jadi dia buka surat tu, arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat tu, wahai Abdullah, kamu bila dah buka surat ni, kamu teruskan perjalanan, kamu pergi ke Nakhlah. Nakhlah ni dalam sejarahnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di Nakhlah ni masa Nabi dulu pergi ke Taif, yang kita cerita dulu. Dan Nabi pernah semayang di tempat tu pada waktu malam, dan kemudian datang jin, dia dengar Nabi semayang. Jadi kumpulan jin tu bukan ada di situ, tapi dia pergi ke tempat tu pada masa tu. Jadi dia dengar Nabi semayang. Jadi dia pun balik ke kampung dia, dia dakwah kepada orang di kampung dia. Jadi itu nama Nakhlah. Tempat dia pertengahan di antara Mekah dan Taif. Jadi dia kata, Nabi kata, awak berjalan sampai ke Nakhlah, awak tengok apa? Tengok pergerakan orang-orang Mekah. Awak tengok je, jangan buat apa-apa. Tengok je, just look. Jangan tengok, jangan buat tindakan apa-apa. Okey, dia pun datang, dia bergerak. Sampai di Nakhlah, dia berada di situ. Tak berapa lama dia tengok, tadi bulan Rejab bulan Rejab. Tak berapa lama dia tengok ada satu kumpulan lebih kurang 5 orang musyrik lalu. Bawa kambing banyak, bawa unta banyak. Hari ni hari apa? Rejab. Rejab ni apa? Dalam Islam pun, dalam orang kafir dulu pun, Rejab ni termasuk dalam bulan haram. Bulan haram ni ada 4 bulan haram. Maksud bulan haram ni ialah kita semua tak boleh berperang. Dia ada dua benda yang tak boleh berperang ni, orang Arab sejak daripada zaman dulu. Nombor 1 bulan haram. Jadi kalau mereka berperang, tiba-tiba esok dah masuk bulan haram, mereka akan stop lah, tak apalah, kita sambung sebulan lagi. Itu lepas sebulan lagi baru kita sambung balik perang tu. Tu style orang Arab. Yang kedua, tak boleh kacau orang, tak boleh bunuh orang, tak boleh apa-apa orang dalam tanah haram. Dia satu, bulan haram. Yang kedua, tanah haram. Sampai sekarang macam tu, tak boleh. Kalau orang ambil tanah daripada tanah haram pun, bawa balik, letak pada kasut, kena hantar balik. Tanah haram ni tak boleh bawa keluar. Binatang tak boleh bunuh, semua tak boleh. Kecuali binatang yang menyakitkan. Jadi perkara ni berlaku. Jadi sekarang ni, cerita ni, yang bestnya cerita ni sebab ada dalam Quran. Jadi apa yang berlaku ialah mereka ni tak tahan ni, Abdullah bin Jahsh ni. Dah tengok ni, Nabi pesan tengok saja, jangan buat apa-apa. Dia dah tengok ni unta banyak ni, kata apa benda ni. Jadi kita di meeting kawan-kawan dia, meeting, kita serang, dia kata. Sebab apa? Kafilah tu sekarang ni sedang bergerak. Ni bulan haram, bulan Rejab. Esok akan, kalau tunggu esok, dia akan masuk bulan setelah bulan Rejab, bulan Rejab, bulan Syaban betul tak? Masuk bulan Syaban baru boleh perang. Tapi kalau tunggu esok, kafilah ni yang orang kafir ni akan berjalan bawa unta-unta ni akan masuk dalam tanah haram. Kita tak boleh kacau juga. Sekarang pilihan mana? Kita nak buat hari ni ke kita nak tunggu esok? Tunggu esok pun tak boleh, hari ni pun tak boleh. Gitu maknanya. Jadi mereka pun fikir-fikir, musyawarah, tak apa, kita serang je, kita panah je dia. Jadi panah mati seorang. Orang kafir tu. 2 orang dapat tangkap, yang baki ni lari, cabut lari semua, tinggal harta dia. Sahabat ni buat apa? Sahabat ni pun ambil ni
yang mati semua dah tanam semua. Ambil 2 orang yang kena tawan ni bawa balik ke Madinah dengan harta-harta sekali lah, dengan unta-unta semua bawa balik ke Madinah. Habis cerita dia. Tapi cerita tak habis situ. Cerita sekarang ni apa? Peperangan ni masyhur, peperangan ni apa ni, kisah ni masyhur tu. Nabi SAW bila sahabat ni tanya dia, Allah, kamu buat spoil pula dah macam tu ni. Kenapa aku tak suruh bunuh? Kenapa kamu bunuh? Jadi sahabat ni pun susah hati dah. Sahabat ni Abdullah bin Jahsh dengan tentera-tentera dia ni, Allah, silap dah aku, silap dah kita ni, macam mana ni? Nabi marah ni. Jadi Nabi marah, termenung semua. Tiba-tiba turunlah ayat surah Al-Baqarah 217. So Al-Baqarah 217 jawab semua benda ni. Jawab kepada apa? Jawab kepada apa yang sedang berlaku ni. Apa dia ayat dia? Kita baca sikit ayat ni, sebab ayat ni dia akan ceritakan kepada kita macam mana. Allah Subhanahu Wa Taala kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fih. Mereka semua ni sebab apa ni yang turun ayat ni yang Nabi nak rasa nak marah sangat kepada sahabat ni, kerana orang Quraisy ni dah buat bising dah. Habis dah semua media sosial semua dah habis masuk dah, khabar dah satu dunia, CNN dah semua lah, contoh ni kata mana kan. Dia beritahu apa? Dia kata Muhammad ni bukan boleh pakai sangat dia ni ajaran sesat ni. Sebab apa? Bulan haram pun dia bunuh orang. Tu dia punya point dia. Tengok kan, bukan bulan-bulan Rejab ni bulan haram, tapi dia bunuh kita. Macam mana ni Muhammad kata ajaran betul? Gitulah kata, ajaran dari Tuhan. Ni semua ni karut ni Muhammad ni. Dia pun disebarkan. Satu tanah Arab tahu dah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lagilah pening. Kan? Macam mana aku nak jawab ni? Ini sahabat aku yang buat kerja. Ini jadi sebab itulah Nabi ni pun macam menekanlah sahabat ni. Kenapa kamu bunuh? Macam mana? Masing-masing tunggu ayat tiba-tiba tunggulah ayat ni. Jadi ayat ni sebenarnya jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa sebenarnya? Untuk mendengar dengan itu jawapan Allah ni, insya-Allah kita sambung minggu depan, insya-Allah. Kalau tak dengar ni rugilah ni kan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah kita tangguh sama-sama insya-Allah pada malam ni dengan baca surah Wal Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.